Apa yang banyak kan? Tak apa, dia sebab kita show ni all windows. Okey yang ni je nah. Okey. Tak ada. Ada tak? Marah. Marah. Adik tadi marah abang. Nak mute tak boleh. Dah ada slide. Saya dah. Okey, try lah. Test. Kita test. Testing. Dengar tak kata? Dengar tak cikgu? Dengar. Alhamdulillah. Hadiran berapa semua orang? Hadiran baru 51. Kita ada 203 orang. Kak sila sekok ni. Tutup. Dek. Mute dulu, Dek. Sakit semua dengar. Ni, saya ni dekat. Nak lepas nak start dah nak mute. Saya nak mute. Kita kena tunggu lagi cikgu. Kita baru ada 46 orang. Sepatutnya kita ada 200 orang. Masih kita kena menunggu 150 orang lagi.
Kita tunggu cikgu lagi 2 minit. Kalau tak cukup kita akan teruskan. Tolong kalau ada sekolah yang PGB tak masuk lagi, tolong hut-hut tak masuk cepat. Tunggu lepas 100 tak? Tengok dia. Tiga orang lagi. Untuk Okey. Okey. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita boleh mula cikgu? Salam Malaysia Madani, salam KMY nombor 1, salam ABC anak baik lagi cerdik dan salam TS25 pembelajaran bermakna. Yang berusaha Encik Musarafah bin Sahibud, penyelaras TS25 PPD Kuala Mudayat. Yang dihormati tuan-tuan pengetua, tuan-tuan guru besar, tuan-tuan SI Partner Plus dan yang disayangi rakan-rakan SIC, tidak lupa untuk rakan-rakan guru dan juga adik-adik LI yang dikasihi sekalian. Okey, kita teruskan misi kita pada petang ni, iaitu kita akan masuk kepada modul 4.2, menganalisis persekitaran pembelajaran profesional. Kalau tadi kita hanya tengok tentang konsep persekitaran pembelajaran, 4.2 kita akan menganalisis persekitaran pembelajaran profesional, PPP, persekitaran pembelajaran profesional. Okey. Okey, kita reflect balik tentang konsep sekolah berkualiti yang telah diterangkan oleh Tuan PPT pada pagi tadi, iaitu
Persekitaran pembelajaran dan pembelajaran bermakna mesti mempunyai guru yang berkualiti, pemimpin yang berkesan dan kita mendapat sokongan daripada PIBG dan juga komuniti. Okey. Untuk konsep kemenjadian murid, refleksi dia mesti bermula dengan standard, iaitu dokumen yang kita guna dokumen standard, kita ada pedagogi dan pentaksiran. Okey. Okey, pada 4.2 petang ini, idea utama kita ialah guru sebagai nadi transformasi. Okey, objektif kita pada 4.2 ni, kita harap pada akhir bangkit kita nanti, kita dapat menganalisis jurang pembelajaran profesional di sekolah, kita dapat menentukan bidang fokus pembelajaran guru dan kita dapat mengemas kini plan intervensi pintas pembelajaran profesional guru. Okey, saya harap semua ada pintas sekolah masing-masing ada pintas yang telah siap. Okey. Dan kriteria kita pada petang ni, kita harap pada akhirnya cikgu dapat membincangkan aspek kemenjadian murid berdasarkan video dan mencatatkan justifikasi kepada pemilihan aspek video yang telah disediakan dalam e-pembelajaran. Dan yang kedua, kita harap kita dapat mencatatkan multi-layer model berasaskan aspek kemenjadian murid. Ini kita akan bermula dengan 4.21A dan 4.21B, iaitu pada aktiviti 8. Okey, seterusnya kita akan menyediakan analisis jurang persekitaran pembelajaran di sekolah. Kita akan mengenal pasti dan memilih bidang fokus pembelajaran profesional guru menggunakan model inquiry pembelajaran. Okey, mula kita akan buat analisis, kita akan mula dengan multi-layer model. Lepas tu kita akan membuat analisis jurang persekitaran dan seterusnya kita akan mengenal pasti bidang fokus pembelajaran kita. Okey, last kali kita akan menganalisis aktiviti pintas yang telah disediakan oleh sekolah pada modul yang kedua dahulu. Okey, dan seterusnya kita akan melengkapkan pintas yang berfokuskan kepada bidang keberhasilan pembelajaran profesional guru. Jelas cikgu? Dengar tak? Dengar tak cikgu? Dengar. Okey Puan, dengar. Okey. Okey, idea utama kita ialah guru sebagai nadi transformasi. Dalam 4.2 ni, kita ada 3 aktiviti utama iaitu aktiviti 8, 9 dan 10. Okey, aktiviti 8 ini ialah mengenai analisis jurang pembelajaran profesional di sekolah. Okey, analisis jurang persekitaran pembelajaran profesional di sekolah. Okey, kita nak reflect balik, kita tengok balik, nak kongsi sedikit tentang refleksi tentang persekitaran pembelajaran di sekolah. Di sekolah, semua kita adalah pembelajar. Sama ada SLT ke, pemimpin pertengahan ke, guru ke dan juga murid adalah pembelajar. Semua di sekolah semuanya adalah pembelajar, sama ada SMT, MLT dan guru adalah pembelajar. Dan pembelajar profesional ni, bagaimana pembelajaran profesional ni dapat mempengaruhi pembelajaran murid. Pembelajaran profesional yang dilalui oleh SLT, pemimpin pertengahan dan guru akan mempengaruhi pembelajaran murid. Okey, yang ni cikgu belajar pada 4.1 tadi. Okey, menurut konsep Killen yang dibangunkan oleh Killen ni tentang hubungan pembelajaran guru dan murid. Okey, dia kata guru, apabila guru terlibat dengan sesuatu pembelajaran profesional yang berasaskan standard, contoh kurikulum pedagogi, maka guru akan berjaya membangunkan pengetahuan, sasiah kemahiran dan juga amalan-amalan baik kepada murid, maka akan ada perubahan pada guru dalam pembelajaran profesional yang akan dilaksanakan dalam bilik darjah dan ini akan memberi impak kepada murid kita, memberi impak kepada kemenjadian murid kita. Okey, ini yang dikatakan oleh Killen lah. Okey, aktiviti kita aktiviti kita sikit je 4.2 ni cikgu. Okey, aktiviti kita yang pertama yang dah dimasukkan, Encik Tajul dah masukkan dalam grup supaya cikgu semua menonton video ni. Kan?
Video ni dia ada 4 video tapi cikgu boleh pilih yang mana satu pun. Tapi ini yang kita tunjuklah dengan cikgu ni. Kita nak cadangkan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan terhadap aspek-aspek yang telah kita kenal pasti daripada video yang kita tengok tu. Yang ni cikgu akan buat dalam toolkit A801. Okay. Daripada aktiviti ni adalah satu aktiviti lah video KMR ni. Cikgu tuntun. Cikgu dah tuntun ke semua? Kalau cikgu nak tuntun lagi takut tak sempat. Cikgu tuntun lagi? Belum lagi Puan. Belum, lagi tak sempat lah kita nak buat toolkit A801 tu. Okay, tak apa. Lagi kita lain. Okay. Masa lepas video ni, kita akan mereflect tentang multi-layer model. Okay, kita kena tuntun video ni dulu, lepas tu cikgu akan jawab A801, lepas tu kita akan reflect balik tentang multi-layer model. Okay, dalam multi-layer model ni, dia ada PP tu ialah pemimpin pertengahan, guru dan juga murid. Okay, lepas tu dia ada kita kata pembelajaran profesional, proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Di sini dia diadaptasikan, model multilayer ni dia diadaptasikan oleh Fullman dalam in the black box. Tapi yang ni bukan black, yang ni jadi yellow box. Yang saya tunjuk ni jadi yellow box. Okey, kita nak tengok dekat proses pembelajaran tu berlaku. Okey, proses pembelajaran berlaku. Kita nak tengok contoh sekarang, kita nak tengok apa? Kita nak murid kita boleh apa? Contoh saya nak bagi, kita nak murid kita mahir dalam 4C. Okey, murid kita mahir dalam 4C. Kalau kita nak murid kita mahir pada 4C, maknanya hasil pembelajaran tu, hasil pembelajaran murid, kita nak murid kita mahir pada 4C. Hasil pembelajaran murid cikgu yang dekat sini, hasil pembelajaran murid, kita nak murid kita mahir 4C. Kalau murid kita mahir 4C, guru kenapa? Kalau murid mahir 4C, guru kena buat apa? Supaya murid tu boleh mahir dalam 4C. Boleh bagi satu contoh cikgu? Okey, saya bagi contohlah. Kalau murid ni nak dapat 4C, pedagogi apa yang lebih berkesan cikgu untuk kita nak dapat 4C? Mungkin pembelajaran berasaskan projek, boleh? PBL. Okey, sebut satu tu nah. Kita kata kalau murid kita, hasil pelajaran murid kita ialah mahir dalam 4C, guru kita mesti mahir dalam PBL. Boleh cikgu nah? Kalau guru kita mahir dalam PBL, apa pula hasil pelajaran bagi PP kita? Pemimpin pertengahan. Mesti dia lebih arif lagi pada guru. Kalau guru mahir, PP mesti lebih mahir lagi lah, maksudnya lebih arif lagi menguasai PBL tadi. Okey. Lepas tu proses pembelajaran. Okey, proses pembelajaran. Kalau murid, kita kata murid ni kita kata mungkin dia menggunakan kaedah PBL lah, dia menggunakan kaedah. Kalau guru, untuk nak dapatkan, untuk dia menjadi seorang yang mahir dalam PBL, apa yang dia kena buat? Mungkin dia kena melalui PLC, mungkin dia melalui kaedah lesson study. Inilah kita panggil proses pembelajaran. Okey, proses pembelajaran guru. Okey. Dan dari segi belah sini pula pembelajaran profesional ni, kita kata pembelajaran profesional, kalau dari segi PP mungkin kita kata kepimpinan profesional. Okey, bagi guru pula mungkin kita kata kolaboratif antara guru dan murid ialah kita nak kerja berpasukan lah, PBL. Okey? Faham tak cikgu? Semua ni dia saling kait mengait. Boleh cikgu? Saya takut saya faham seorang je lagi. Cikgu tolong respon. Masih bersama dengan saya ke? Boleh. Ya, boleh. Faham. Okey, alhamdulillah. Saya teruskan. Okey, juga. Okey. Dalam kumpulan, kita akan pilih satu aspek yang telah dikenal pasti. Dalam kumpulan ni maksudnya kumpulan sekolah cikgu lah. Pilih satu aspek yang telah dikenal pasti dari video KMR tadi, video yang cikgu tuntun tadi. Lengkapkan multi-layer model. Multi-layer yang saya lagi macam mana nak buat? Ya? Gawai dah kok. Dia dah share kok. Kalau jemput tu share kok.
Apa tu cikgu? SP dia dalam gawai. Lengkapkan multi-layer model tadi yang berkaitan dengan persekitaran pembelajaran profesional di atas, bukan di atas kertas sebok cikgu nah, di atas yang disediakan. Toolkit A802. Nah, cikgu lengkapkan kat situ. Dari cikgu pilih satu aspek yang telah dikenal-pasti dari video tadi. Mungkin dari video tu mungkin dari aspek kolaboratif dan sebagainya. Okey? Okey, ini. Nah, cikgu boleh isi dekat sini. Okey? Okey, seterusnya bila cikgu pilih satu aspek tadi, contoh saya kata kolaboratif. Okey, lepas tu kita kena sesuaikan pula dengan sekolah kita. Sekolah kita faham tentang impak pembelajaran profesional guru terhadap pembelajaran murid. Okey, tadi kita belajar daripada 4.1 tadi macam mana impak pembelajaran profesional guru terhadap pembelajaran murid melalui model kerangka pembelajaran profesional tadi yang belajar pada 4.1. Kemudian kita kukuh pemahaman kita melalui multi-layer model. Okey, cikgu boleh faham tak tentang multi-layer model tadi? Boleh tak? Kita kena kukuh pemahaman kita berdasar daripada kerangka pembelajaran profesional tadi. Kita kena kukuh pemahaman kepada multi-layer model. Dia saling berkaitan cikgu. Dan kita juga akan mengenal pasti jurang pembelajaran profesional kita. Kita kena pasti pembelajaran profesional di sekolah kita. Okey, maksudnya bagaimana di sekolah kita, apa aspek yang wujud. Kalau tadi kita kata murid kita ni kepimpinan profesional, murid kita nak menguasai 4C. Okey, ini di sekolah cikgu. Apa aspek yang wujud? Dan di mana tahap sekolah cikgu sekarang? Maknanya TOV dia lah. Contoh kalau cikgu kata kolaboratif. Aspek yang cikgu pilih adalah kolaboratif. Di mana tahap sekolah cikgu sekarang? Okey. Lepas tu apa tahap yang hendak cikgu capai? Maknanya ETR dia lah. Nombor 2 tu di mana tahap? Mana TOV cikgu. Nombor 3. Nombor 2 tu ialah realiti lah. Nombor 3 tu ATR lah. Apa yang cikgu nak capai? Dan siapa atau apa atau punca atau sumber jurang tu terjadi, kenapa dia jadi, lepas tu bagaimana ataupun dapatkan cadangan untuk kita nak rapatkan balik jurang tersebut. Okey, ini yang terdapat di sekolah cikgu. Okey, kita kena senaraikan satu aspek sekitaran pembelajaran yang telah dikenal pasti dalam toolkit tadi. Bila kita dah buat toolkit A803 dan kita bandingkan dengan realiti di sekolah cikgu. Okey, lepas tu cikgu kena melaksanakan analisis jurang dengan membandingkan aspek-aspek sekitaran pembelajaran yang telah dikenal pasti dengan realiti di sekolah dalam toolkit tadi. Lepas tu cikgu kena menyaraikan sumber atau punca jurang persekitaran pembelajaran dan mencatatkan cadangan untuk merapatkan jurang tersebut. Okey, itu dalam A803, nanti kita akan terang lagi tentang toolkit ni. Okey. Okey, yang tu adalah untuk untuk jurang tu lah. Okey, seterusnya ialah kita masuk aktiviti yang ke-9, iaitu tentang inquiry pembelajaran profesional. Okey, inquiry ni kita harap di akhirnya kita dapat menentukan bidang fokus pembelajaran profesional guru. Kita dapat mengenal pasti dan memilih bidang fokus pembelajaran profesional guru menggunakan model inquiry. Tadi kita multi-layer, ini kita masuk model inquiry pula. Okey, ini ialah reflect tentang model inquiry pembelajaran profesional. Okey, dia ada 5 langkah. Tadi dalam 4.1 pun cikgu ada sentuh sikit tentang model inquiry ni. Okey, dia ada 5 langkah. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima. Dan langkah ni cikgu tak boleh ubah. Nak bubuh langkah ketiga dulu ke, nak bubuh langkah kelima dulu ke. Kita kena ikut langkah. Okey, macam mana contoh dia? Sebagai contoh tadi kita kata apakah pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh guru dan murid. Kita kata pengetahuan tentang murid kita tadi ialah tentang 4C. Okey, dari tentang 4C ataupun kemahiran pada guru ialah mahir dalam PBL yang kita masuk dalam multi-layer
tadi. Okey, dalam model multi-layer tadi. Okey, lepas tu yang kedua, apakah pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh seorang pemimpin? Kalau tadi guru dia kena mahir, pemimpin mesti lebih arif. Okey, ini dalam proses ni. Lepas tu baru kita masuk dalam proses pembelajaran profesional. Langkah ketiga dan langkah keempat ialah proses dia. Proses dia yang langkah ketiga ialah mendalami ilmu pengetahuan dan kemahiran kepimpinan berkaitan. Kalau tadi kita kata kita nak tahu tentang PBL, maksudnya kita kena mendalami ilmu pengetahuan dan kemahiran kepimpinan berkaitan dengan PBL tadi. Okey, bila kita dah mendalami ilmu tersebut, contoh melalui lesson study ke atau melalui PLC ke, kemudian kita akan terapkan kemahiran kita, pengetahuan kita tadi kepada murid kita di dalam kelas. Okey, kita akan menerapkan pengetahuan dan kemahiran PBL kita tadi di dalam kelas, dan ini menjadikan pengalaman baru, pengalaman pembelajaran baru kepada murid kita. Ini langkah ketiga dan keempat tu adalah proses pembelajaran profesional. Okey, selepas kita dah terapkan dalam PDP kita, baru langkah kelima kita kena tengok impak pengalaman pembelajaran baharu tadi. Adakah impak itu tercapai atau masih melalui lompong-lompongnya? Kalau masih ada lompong yang kosong, kita boleh buat penambahbaikan. Maksudnya bila kita nampak ada kelompongan, kita kena buat penambahbaikan. Maksud kita kena mula balik dengan langkah pertama. Kita ambil langkah pertama, masalah kita nak murid kita mahir dalam 4C. Langkah kedua, kita kena cari pengetahuan. Apa yang kita perlu ada untuk kita nak terapkan 4C pada murid kita. Itu yang dikatakan perkaitan di antara pembelajaran profesional guru untuk kejadian murid kita dalam kelas. Okey, itu adalah langkah-langkah dalam model inquiry. Okey, cikgu boleh faham? Kan saya faham seorang? Boleh respon cikgu, boleh faham tak? Kalau tak faham boleh bertanya cikgu. Faham insya-Allah. Faham insya-Allah, alhamdulillah. Okey, seterusnya okey, berdasarkan 3 aspek berkaitan dengan guru dalam toolkit tadi, kita akan buat toolkit jurang perbezaan tadi. Toolkit jurang perbezaan, maknanya kita kena letak TOV dia dan TOV atau realiti di sekolah kita, dan juga kita letak ETR dia. Lepas tu daripada semua aspek-aspek tadi, kita pilih 3 aspek supaya untuk kita nak menentukan bidang fokus bagi pembelajaran profesional guru di sekolah. Kalau cikgu menyeraikan banyak aspek, cikgu pilih 3 aspek yang penting untuk cikgu nak menentukan bidang fokus bagi pembelajaran profesional guru di sekolah. Okey, ini cikgu boleh menggunakan model dalam toolkit A901. Okey. Okey, menentukan bidang fokus pembelajaran profesional guru, catatkan langkah-langkah penambahbaikan pembelajaran profesional guru berdasarkan model inquiry pembelajaran profesional dan apa rumusan yang boleh dibuat. Ini ada dalam toolkit A901. Okey, toolkit semua ada dah kat cikgu kan, kita semua download keluar dah kan. Jadi cikgu boleh tengok kat situ. Okey, seterusnya kita masuk kepada aktiviti yang ke-10. Aktiviti yang ke-10 ialah tentang mengemas kini plan intervensi pembelajaran profesional guru. Yang kami dah pesan ada tolong ada bersama pintas yang cikgu dah buat pada modul 2 tersebut. Pada modul 2 dulu nah. Itu kita dalam modul 4 ni kita hanya untuk nak mengemas kini plan intervensi pembelajaran profesional guru tu. Bukan kita nak bina pintas tu, tak. Dia tak bina satu-satunya pintas tu. Pintas tu cikgu dah bina pada modul 2. Kita cuma nak kemas kini saja. Okey, kita nak menganalisis aktiviti pintas yang telah disediakan. Kita nak lengkapkan pintas yang memfokuskan kepada bidang keberhasilan pembelajaran profesional guru.
Dan kita nak tengok kepada bidang keberhasilan dan juga inisiatif, iaitu pada jalur yang ke-6. Kita nak tengok yang tu je. Okay? Tuan-tuan dan perempuan diminta membuat analisis aktiviti atau inisiatif dalam pintas yang telah disediakan oleh sekolah menggunakan model Curie bagi menentukan aktiviti inisiatif yang menunjukkan pembelajaran profesional guru. Okey. Tuan-tuan dan perempuan juga perlu membuat penambahbaikan kepada aktiviti atau inisiatif yang tidak menunjukkan pembelajaran profesional guru. Kalau dia tidak menunjukkan pembelajaran profesional guru, cikgu kena buat penambahbaikan dekat situ. Okey, pada jalur yang ke-6 iaitu jalur inisiatif. Okey, bukan nak bina satu pintas. Ada tak sekolah yang tak ada lagi pintas? Ada tak cikgu? Ada. Oh. Kita ada berapa kolom dalam pintas ni cikgu? Ada. Tak ada. Sekolah mana yang tak ada tu? Tak ada, cari SIP-nya nah. Kalau makan dulu. Nah. Okey. Kita nak 13, tengok 13. 13. Tahniah cikgu, bagus. Kita ada 13 kolom cikgu nah. Tapi hari ni kita nak tengok kolom yang pertama dan kolom yang ke-6 sahaja. Kolom yang lain cikgu akan buat. Okey. Berdasarkan bidang-bidang fokus pembelajaran profesional guru yang telah ditentukan dalam toolkit E901, tuan-tuan perlu mengemas skrini pintas iaitu toolkit E1001 menggunakan pintas sedia ada sekolah tuan-tuan yang telah dihasilkan pada modul 2. Maknanya toolkit A901 tadi bawa kepada mengemas skrini pada toolkit A1001. Okay, toolkit nanti kita akan bagi satu slot toolkit. Macam mana kita nak hasil toolkit yang ada dalam 4.2. Lepas tu kita akan masuk dalam backup room tadi juga. Kita akan masuk guna link kumpulan balik. Nah, kita akan selepas Cikgu Tajul akan bagi toolkit pada untuk modul 4.2, kita akan masuk balik kepada link kumpulan masing-masing tadi. Kita akan buat toolkit bersama-sama dengan kumpulan masing-masing bersama RE masing-masing. Sampailah habislah slot untuk petang ni. Esok pagi cikgu pukul 8 cikgu. Pukul 8 kita start. Kita masuk balik link ni. Yang utama. Yang sekarang kita masuk. Cikgu akan masuk balik link yang sama ni. Okay, jangan masuk link kumpulan lagi. Masuk link ni dulu. Boleh cikgu? Boleh nak? Okey, ini ialah pintas untuk pelan pembelajaran profesional guru tu lah. Ini tak ada apa kosong. Tapi kita nak tengok dekat ruang yang pertama, bidang keberhasilan dengan inisiatif saja. Okey. TOV dengan ETR kita dah dapat kat jurang tadi. Kita dah buat jurang tu, sebab tu kita kena buat toolkit mengikut urutan. Urutan dari mula dengan kerangka pembelajaran profesional, lepas tu kita mula dengan model multi-layer tadi, lepas multi-layer tadi kita guna jurang pembelajaran, lepas tu baru kita masuk ke sini. Jadi dari situ kita bawa, kita kena pasti apa aspek yang diperlukan di sekolah kita. Dari satu. Yang ni dalam kita proses pembelajaran profesional juga. Okey cikgu? Okey, last setakat itu saja cikgu. Terima kasih semua. Kalau ada salah dan silap terkasar bahasa, mohon maaf dari saya. Dan seterusnya kita sambung kepada toolkit yang akan disampaikan oleh Cikgu Tajul. Okey, kejap kau stop. Stop. Ustaz. Tak dengar suara. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih kepada Puan Siti Hamidah binti Abdul Hamid JURE TS25 Negeri Kedah telah menerangkan kita tentang 4.2 analisis
persekitaran pembelajaran profesional. Okey, ini 4.2 lah. Tadi 4.1 kita lihat kepada konsep. Okey, tuan-tuan dan puan dah nampak dah sekarang bagaimana kita nak menganalisis. Okey, secara generalnya bahagian ini kalau kita nak tengok dari segi intipatinya adalah bagaimana kita sebagai PGB hendak menganalisis data yang ada di sekolah dan kita akan pilih apakah bentuk pembelajaran profesional yang hendak dilaksanakan di sekolah. Okey, itu sebenarnya. Maksudnya kita akan pilihlah berdasarkan kepada analisis. Sebelum ni kita belajar tentang konsep dia, apa yang dimaksudkan dengan CPD dan juga PLC itu. Kemudian sekarang kita nak sekolah itu faham macam mana nak menganalisis. Okey nah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebenarnya saya akan masuk bahagian toolkit untuk 4.2 analisis persekitaran pembelajaran profesional. Ya, cikgu ni. Cikgu, Tuan, Cikgu Saan ada soalan ke? Tak ada Cikgu Mak Saad. Okey, untuk 4.2, sebelum kita ke 4.3, kita tengok 4.2. Okey, untuk 4.2 dia punya toolkitnya tak banyak. Dia ada toolkit M4A801, M4A802 dan M4A803, M4A901, M4A1001. Okey, sedikit sahaja. Okey tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang diterangkan oleh Puan Siti Hamidah tadi, kita kena menonton salah satu video KMR. Okey, dalam video KMR ini kita kena kenal pasti 4K lah. Okey, 4K 1N yang ada dalam video ini. Okey, kita kena pasti aspek dan juga justifikasi yang ada. Okey, contoh kolaboratif. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, kolaboratif untuk 4K 1N ini, kalau dalam kelas dia berlaku di antara pelajar. Tetapi kolaboratif juga boleh berlaku di antara subjek. Okey, dia boleh berlaku di antara subjek. Okey, komunikasi. Okey, komunikasi sama ada guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan bahan dan sebagainya. Okey, komunikasi juga kita akan nampak jelas ketika pembentangan. Okey, bila dekat aktiviti tu ada perkataan pembentangan, maka berlakunya komunikasi lah. Okey, ada kooperatif, pembelajaran kendiri, maksudnya pelajar itu belajar sendiri. Okey, dia merancang aktiviti untuk PDP cikgu dia dan sebagainya lah. Okey, seterusnya penerapan nilai murni. Okey, semua ni ada dalam video ni. So tuan-tuan dan puan-puan tengok video ini dan kenal pasti sahaja. Okey, clear lah? Okey, untuk toolkit M4A802, okey, kata Puan Siti Hamidah, kita tak perlu tulis dekat kertas sebab, tapi kita hanya masukkan ke dalam toolkit sahaja. Okey, ini hanya tuan buka balik dekat dalam modul, jawapan tu dah ada dah. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan baca, kita punya modul memang seperti yang diberitahu, yang tengah, yang kuning tu kita namakan sebagai black box. Okey, itu adalah black box walaupun colournya kuning. Okey. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan akan dapat kenal pastilah yang tengah itu adalah black box. Okey, senang je yang ni. Okey, kita hanya senaraikan sahaja. Lepas tu masukkanlah, contohnya katakan kolaboratif, masukkanlah kolaboratif. Nak bagi budak kita berkolaboratif, maksudnya cikgu tu kena pergi kursus PAK 21 dahulu. So cikgu tu dah faham tentang PAK 21, barulah budak itu boleh mengaplikasikan aspek kolaboratif di dalam kelas. Contoh, kalau cikgu tu nak bagi budak dia boleh bercakap dalam kelas, so pembelajaran profesional untuk guru itu adalah public speaking. Dia kena pandai bercakap dahulu, kemudian dia masukkan dalam kelas dan budak dia pun boleh cakap. Itu yang dimasukkan dengan multi-layers untuk contoh lah. Itu dari segi kolaboratif, komunikasi. Tuan-tuan boleh fikirkan lagi aspek lain, maksudnya nak bagi pelajar kita itu kreatif. Kalau pelajar nak bagi pelajar kita kreatif, maksudnya cikgu tu nak kena buat apa dulu. Baru kita akan pastikan budak kita tu kreatif ketika dalam kelas. Okey, tapi dalam modul ni dia bagi contoh yang paling dekat adalah kolaboratif dan juga komunikasi. Okey, dapat nah? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah analisis jurang. Okey, kenapa kita lakukan analisis jurang?
Okey, saya lebih suka kalau tuan-tuan dan puan tengok di sini betul-betul. Okey, tuan-tuan dan puan yang saya maksudkan adalah PGB dan juga PK lah. Okey, kenal pasti pengetahuan di sekolah dalam PBD. Mungkin daripada suara guru ataupun suara PIBG ataupun suara waris. Tentang PBD sekolah, pengetahuan cikgu kita tentang PBD tinggi ke rendah? So kita boleh tetapkan. Sebagai PGB kita katakan kita punya TOV untuk PBD pengetahuan guru mungkin tahap 2 sahaja. Dan sasaran kita adalah 4. Tapi kalau PBD, cikgu kita dah faham dah 4, so kita janganlah buat CPD tentang PBD lagi. Kita buat pembelajaran profesional dalam bidang lain. Contohnya PAK 21 dan sebagainya. Okey, kenal pasti di sini. So ingat, kita punya sebarang proses kita nak buat pembelajaran profesional di sekolah setiap tahun adalah berdasarkan kepada jurang yang ada di sekolah. Okey, jurang ni datang daripada mana? Analisis. Analisis sama ada peperiksaan dan sebagainya. Kita dah belajar dekat 4.1 tadi. Okey, kemahiran. Kenal pasti kemahiran dekat sekolah. Contohnya cikgu kita kurang berkemahiran dalam menggunakan Excel. Okey, 1 sahaja. Pengetua nak pastikan cikgu tu dapat sampai tahap 4. So di situ kita perlukan pembelajaran profesional Excel lah kepada cikgu tersebut. Okey, clear no? Sama juga komunikasi, mungkin cikgu itu ada lag di bahagian komunikasi dan sebagainya, kesediaan guru, pedagogi. Contohnya cikgu tu lebih faham tentang pedagogi terbeza sahaja. Tapi bila kita tanya cikgu itu tentang blended ataupun PBL, dia tak ada. Dia kurang input. So kita boleh bagilah pembelajaran dalam bidang apa ni yang cikgu tu perlulah. Okey. Komitmen ni lebih kepada karakter. Okey, lebih kepada nilai lah. Okey. Okey, seterusnya bawah ni senaraikan 3 aspek penting ni. Tuan-tuan dan puan kenal pasti yang mana yang menjadi aspek paling tinggi. Okey, mungkin yang di sini dia kata kemahiran guru tu nombor 1. Komitmen guru tu nombor 2. Mungkin cikgu tu suka MC dan sebagainya. Yang ketiga mungkin pedagogi. Ikut sekolah tuan-tuan dan puan. Kalau sekolah saya, mungkin sekolah saya SMK Tajul, cikgu-cikgu saya kurang tentang pedagogi. Masuk kelas, dia macam tu saja. So, saya letakkan pedagogi nombor 1 lah. Okey? Okey, komitmen saya letakkan nombor 3 sebab cikgu-cikgu saya komitmen dah okey dah. Okey, kemahiran guru saya, sekolah saya pun okey. Saya letakkan ia sebagai nombor 2. Okey, tuan-tuan dan puan tentukan aspek mana yang paling penting untuk menjalankan pembelajaran profesional di sekolah tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk M4A901, tuan-tuan kena cadangkan langkah-langkah pembelajaran profesional guru berdasarkan model inquiry pembelajaran profesional. Okey, model inquiry ni tak boleh ubah, kata Puan Siti Hamidah, kita kena ikut dia punya circle tu juga. Okey, yang ni mudah saja, tuan-tuan pilih 1. Contohnya kemahiran guru. Okey, kalau tak mau ambil kemahiran guru, boleh? Kalau tuan-tuan tak mau ambil kemahiran guru, tuan-tuan boleh ambil pedagogi guru pun boleh. Okey, contoh kat sini dia ambil kemahiran guru. Okey, mungkin kemahiran guru tu dalam aspek apa? So, apa yang diperlukan adalah pedagogi berkesan. Okey, dia masukkan yang tu. Okey, yang kedua sebagai PPS. PPS ini adalah pasukan pemimpin sekolah, iaitu guru besar lah ataupun pengetua. Apakah pengetahuan dan kemahiran yang saya perlukan untuk memenuhi keperluan guru? Maksudnya, apa yang diperlukan oleh kita sebagai pengetua? So, yang perlu adalah kemahiran dan kepakaran dalam bidang yang diperlukan lah. Okey? Sebelum kita sampaikan kepada guru kita. Okey, bagaimana? Melalui kursus, wacana ilmu dan sebagainya. Bagaimana kita nak engage dengan cikgu-cikgu kita melalui CMM lah. Ataupun kita melakukan PLC ataupun learning walk. Okey, apakah impak yang berlaku sekiranya pembelajaran profesional di peringkat guru pengetua tu tinggi? Maka dia akan memberi impak lah kepada PDPC dan juga pembelajaran murid. Okey. Okey, itu jawapan. Ini adalah contoh-contoh proforma lah jawapan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, good.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sagi untuk dalam kumpulan, tuan-tuan dan puan-puan upload semua pintas di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Upload pintas, kemudian kita akan sama-sama melihat semula dekat bidang keberhasilan dan juga dekat inisiatif. Okey, bidang keberhasilan ni adalah NKRA. Dia ada 4 sahaja tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan dan puan-puan tulis 4 tu sahaja. Yang 4 ni saya dah sebut masa imbas semula tadi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lah. Okey, kemudian kita akan lihat dekat inisiatif. Okey, inisiatif ni sebenarnya adalah pembelajaran profesional. Sama ada PLC dan sebagainya. So kita nak tengok balik apa yang tuan-tuan dan puan-puan tulis dekat situ. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan tulis 1, 2 yang betul, kami akan ucap tanya dan kita akan tambah. Okey, kalau kurang tepat kita akan cuba bantu. Kami akan bantu di ruangan 1 dan ruangan 6. Okey, ada sekolah dekat inisiatif ni ditambah sikit dalam kurungan. Dia letakkan tarikh. Okey, dia letakkan tarikh bila inisiatif itu hendak dijalankan. Okey, bagus Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ini contoh ini performa. Okey, cuba tengok dekat yang 1 tu. Itu NKRA lah, guru berkualiti, okey, pemimpin berkesan, PIBKS dan persekitaran pembelajaran profesional. Itu ada 4 tu sebenarnya. Okey. Dan pembelajaran profesional. Lagi 1 tu nanti saya betulkan balik. Tak betul. Yang 1 tu saya sebut tak betul. Yang 3 tu saya sebut dah betul dah. Okey, tuan-tuan tengok nombor 6. Okey, nombor 6 tu adalah pembelajaran profesional. Okey, kita tengok kat situ program dan sebagainya. Okey, yang tu yang kami akan lihat sebentar lagi lah dalam kumpulan nanti. Okey, cuba tuan-tuan tengok yang ni. Cuba tuan-tuan tengok yang saya tunjuk sekarang ni. Tuan-tuan tengok nombor 6 tu, betul ke? Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan perempuan, siapa nak komen nombor 6 ni betul ke tak betul? Cikgu daripada sekolah Encik Mahzan, tolong komen Sat. Okey, jawapannya adalah betul. Tetapi ayat tu saja dipusing naik atas sikit. Maksudnya bimbingan instruksional dilakukan oleh MLT terhadap 40 orang guru. Betul lah, inisiatif dia betul. Tapi ayat tu dia boleh naik ke atas, itu sahaja. Okey tuan-tuan dan perempuan, itu sahaja untuk proforma 4.2 analisis persekitaran pembelajaran profesional. Okey, kita akan berada dalam grup masing-masing sekarang. Okey tuan-tuan dan perempuan, sebelum bergerak ke grup masing-masing, tunggu Sat nah. Saya nak bagi link kehadiran. Tunggu sekejap tuan-tuan dan perempuan. Sekejap. Saya bagi link kehadiran, nanti tanya. Okey, jangan keluar lagi tuan-tuan dan perempuan. Okey, ada soalan boleh tanya. Okey, tuan-tuan dan perempuan, soalan? Daripada tadi kecil usaha ni. Okey, tuan-tuan dan perempuan, ada soalan boleh tanya. Cikgu Tajuk. Ya. Cikgu tadi kata pintas upload di mana ya? Upload apa? Kita upload dekat kita punya Padlet dalam kumpulan nanti. Semua sekolah kena upload dia punya pintas sebab kita nak tengok pintas dia. Boleh Cikgu Lee? Okey Cikgu. Okey, semua orang kalau sudah daftar untuk ke mana ada? Cikgu Sa'ad ada soalan ke? Tak ada Okay, terima kasih. Aku nak jawab apa hang cakap tak ada. Ada soalan? Boleh tanya sekarang? Okey, kita bergerak ke kumpulan Padlet dan kita akan berakhir pada pukul 4. Jadi tuan-tuan dan perempuan akan berada di grup selama lama jugalah, sejam. Okey, kemudian pukul 4 kita akan berakhir. Okey, terima kasih semua. Kita masuk ke grup masing-masing Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Alhamdulillah.